صل وسلم على نور الأنوار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan kurniaannya terhadap diri kita. Dan alhamdulillah, kita juga perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah mempertemukan kita dengan bulan Sya'ban, yang di mana kita ini semakin hampir dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita untuk kita bertemu dengan bulan Ramadan nanti, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dimuliakan, sekali lagi kita bertemu dalam program Kultum Online. Dan pada hari ini, insya-Allah saya akan mengongsikan mengenai ambil hikmah daripada setiap kejadian. Para penonton sekalian, setiap daripada kita pastinya akan menghadapi situasi yang berbeza-beza. Dan kejadian-kejadian yang berlaku juga merupakan aturan Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu, kita sebagai insan perlu menjadikan diri kita orang yang bijak, orang yang berhikmah. Dan ini bergantung kepada bagaimana kita melihat kepada situasi tersebut. Kalau kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 269, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yu'til hikmata man yasha. Artinya, Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah kepada siapa yang dia inginkan. Wa man yu'tal hikmata, dan barang siapa yang diberikan hikmah, faqad utiya khairan katsira, maka dia telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tidaklah sesiapa yang mendapatkan pengajaran kecuali orang-orang yang berfikir. Para jemaah yang dirahmati Allah, daripada ayat ini kita dapati bahawa agama Islam menganjurkan kepada kita untuk kita menjadi orang yang berhikmah, orang yang berfikir, supaya apa jua yang berlaku dalam kehidupan kita, kita dapat menilainya dengan baik, bukan sahaja dari perspektif yang negatif. Kalau kita lihat dalam sejarah peristiwa-peristiwa yang berlaku terhadap para anbiya, para ulama terdahulu, mereka juga menghadapi pelbagai cabaran dan ujian dalam kehidupan mereka. Sebagai contoh, kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri apabila mula untuk berdakwah, macam-macam ujian perlu dihadapinya ketika berada di kota Mekah, sehinggalah berlakunya peristiwa hijrah daripada kota Mekah hingga ke kota Madinah. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah, mendidik umat Islam sehingga menjadi kuat dan sebagainya, ada hikmah yang tersembunyi di sebalik hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah hingga ke Madinah. Kalau kita lihat dalam peristiwa yang lain pula, kita boleh lihat dalam peristiwa Sulhul Hudaybiyah, perjanjian antara umat Islam dan kaum musyrikin di Mekah, di mana kalau kita lihat dengan pandangan mata kasar, kita akan dapati bahawa perjanjian itu berat sebelah. Ia tidak adil untuk umat Islam. Sehingga kan Sayyidina Umar bin Al-Khattab sendiri protes tentang perjanjian ini. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabat untuk bersabar, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihat kepada pemandangan yang lebih jauh, sehingga kan akhirnya ada hikmah di sebalik perjanjian ini, di mana umat Islam akhirnya mendapatkan kejayaan penaklukan kota Mekah tanpa penumpahan darah. Para jemaah yang dirahmati Allah, ingin saya kongsikan sebuah cerita mengenai Nabi Adam AS yang mungkin biasa kita dengar.
Pada mulanya, ketika mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam AS dan juga Sayyidatina Hawa AS, dan mereka ditempatkan di sebuah taman. Allah Subhanahu wa taala melarang mereka untuk memakan buah apple daripada salah satu pohon di taman tersebut. Tetapi dengan hasutan syaitan, mereka juga terperdaya sehinggakan mereka ingkar terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Dan apabila peristiwa ini berlaku, Nabi Adam AS dan juga Sayyidatina Hawa terus bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pengampunan daripadanya. Inilah reaksi orang yang beriman. Inilah respon yang diberikan sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala apabila beliau melakukan sesuatu kesilapan. Para jemaah yang dimuliakan, daripada peristiwa ini kita akan fahami bahawa pastinya setiap daripada kita melakukan kesilapan. Setiap daripada kita menghadapi ujian dan cabaran yang berbeza-beza. Tetapi persoalannya di sini, bagaimana reaksi kita terhadap situasi tersebut? Bagaimana respon kita terhadap kejadian itu? Adakah kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon pengampunan daripadanya, meminta pertolongan daripadanya, ataupun kita akan terus-menerus menerukkan lagi keadaan yang sedang kita hadapi pada hari ini? Inilah pengajaran yang perlu kita ambil. Kita ini manusia, sentiasa serba kekurangan, tidak sempurna. Kita saling memerlukan antara satu dengan yang lain, dan kita perlukan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan, untuk kita mengamalkan sikap ambil hikmah daripada setiap kejadian, ada beberapa perkara yang boleh saya kongsikan. Antaranya, kita perlu sentiasa bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi yang berbunyi, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku berada bersama dengan sangkaan hamba-Ku. "Wa ana ma'ahu idza dzakarani." Dan aku bersamanya sekira dia mengingatiku. "Fa in dzakarani fi nafsi, dzakartuhu fi nafsi." Sekiranya dia mengingatiku dalam dirinya, nescaya aku mengingatinya pada diriku. Inilah yang perlu kita amalkan sebagai orang yang beriman. Sentiasa sangka baik dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, kerana kita yakin bahawa apa yang Allah Subhanahu wa taala aturkan kepada kita itu adalah yang terbaik buat kita. Dan apa jua kejadian yang berlaku dalam kehidupan kita, Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan apa yang kita mampu untuk memikulnya. Inilah kepentingan kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pentingnya untuk kita sentiasa melihat sesuatu kejadian dengan mata hati, bukan sahaja dengan pandangan mata kepala. Kita ini orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila sesuatu perkara berlaku, pastikan kita melihatnya dari sudut yang di mana kita boleh berusaha untuk kita memperbaiki keadaan tersebut. Kalau gambarannya boleh kita katakan seperti diibaratkan kita memakai cermin mata hitam. Bayangkan kalau kita pakai cermin mata hitam, apa yang akan kita lihat? Semuanya menjadi gelap. Warna-warninya akan hilang. Jadi, kita tak nak ada perspektif yang seperti itu. Kita nak lihat dari sudut yang di mana kita boleh berusaha untuk kita memperbaiki dan merubah sesuatu keadaan untuk menjadi lebih baik lagi. Maka tanggalkanlah cermin mata hitam itu. Bukalah supaya mata kita dapat lihat warna-warni kehidupan ini. Dan dengan itu, barulah kita dapat menjadi lebih positif untuk kita sentiasa berusaha sedaya upaya. Kemudian kita berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan antaranya juga yang boleh kita amalkan untuk kita sentiasa mengambil hikmah daripada setiap kejadian adalah untuk kita
membersihkan hati kita. Jangan kita suka berdendam, jangan kita cemburu, jangan kita iri hati. Sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita perlu hilangkan segala penyakit-penyakit hati yang terdapat dalam hati kita. Bersihkan semuanya supaya kita senang untuk melihat orang lain mendapat kesenangan. Itu tandanya kita orang yang beriman. Dan kita perlu sentiasa ingat, tujuan kita berada di atas muka bumi ini adalah untuk kita mendapatkan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang berbahagia, kalau kita lihat kepada situasi sekarang ini, pastinya semua terjejas dengan isu penularan wabak COVID-19. Dan pastinya kejadian ini juga ada hikmah di sebaliknya yang boleh kita lihat dan kita fahami. Ia boleh mengajarkan kepada kita untuk kita menjadi seorang yang lebih bertanggungjawab. Boleh juga kita menjadi orang yang lebih pembersih. Kita juga mungkin dapat lebih luangkan masa bersama keluarga apabila kita diperintahkan untuk duduk di rumah. Di samping itu, kita juga boleh belajar bagaimana untuk kita mengambil inisiatif untuk melakukan perkara-perkara ataupun program-program secara online. Manfaatkan teknologi yang kita ada pada ketika ini untuk kita mengisikan masa kosong kita. Mudah-mudahan dengan kita sentiasa ambil hikmah daripada setiap kejadian, kita lihat setiap perkara itu dengan pandangan mata hati yang di mana ia boleh membawa pengajaran dalam kehidupan kita. Adanya secebis harapan untuk kita meneruskan perjuangan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita ketabahan, kesabaran dan istiqamah dalam sentiasa berada dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.